Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemburuan pingat emas kontingen Malaysia terus hangat ketika Tamasya Sukan SEA Vietnam 2021 memasuki hari ketiga berlangsung. Paling mencuri tumpuan sukan golf yang mencipta kejutan menghadiahkan pingat emas buat Malaysia. Golf menamatkan penantian 21 tahun apabila meraih pingat emas menerusi Ervin Chang dalam kategori individu lelaki. Bermula dengan berkongsi kedudukan di tangga ke-6 pada hari terakhir, Ervin membuat kebangkitan penuh bergaya apabila berjaya mengheret perlawanan ke penentuan play-off selepas membendam 4 birdie dan 1 bogey untuk 7 di bawah par keseluruhan, berkongsi kedudukan teratas bersama Susanto Christian dari Indonesia. Atlet berusia 24 tahun itu cemerlang merangkul pingat emas apabila mengungguli penentuan play-off di lubang ketiga dengan birdie untuk mengatasi lawan yang berpuas hati dengan pingat perak. Able to win a gold medal after 21 years in golf for Malaysia and for the Golf Association definitely feels great, and I'm happy and proud that I'm able to do that after 21 years for a gold medal. I've been wanting to do that since the 2017 SEA Games, and I'm really happy that I'm able to achieve it today. Thank you so much to Malaysia and MGA and everybody in Malaysia and people, my friends here for all the support, and especially some of the kids from Vietnam. They definitely show me support, cheering my name, and that definitely feels great. I hope I inspire some players today. Ini merupakan pingat emas pertama Malaysia dalam acara individu dan kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas adalah dalam acara berpasukan lelaki pada edisi 2001 di Kuala Lumpur. Sementara itu, Janice Wong turut memberi berita gembira buat Kem Golf Negara. Janice mencatat 69 pukulan pada hari terakhir dan mengumpul 211 pukulan keseluruhan untuk menutup saingan dengan pingat gangsa. Emas kategori tersebut dimenangi wakil Thailand manakala Singapura raih pingat perak. Seperti dijangka, Mike Mahin menepati ramalan menghadiahkan pingat emas buat Kem Bina Badan Negara. Namun, kejayaan itu tidak datang dengan mudah apabila beliau diuji positif ketika tiba di Vietnam. Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah memastikan sasaran Kem Bina Badan di Sukan SEA 2021 Vietnam tercapai apabila meraih pingat emas kategori athletics fizik. Namun, kemenangan Syahrul atau lebih mesra disapa Mike tidak hadir dengan mudah. Pingat emas yang disandar kepada Mike hampir diragut apabila beliau diuji positif COVID-19 setiba di Hanoi. Memang tough lah, memang tough. Saya dah lalui banyak sejak saya landing sini 11 hari bulan. Bila masuk hotel, dia orang test saya COVID, dia kata saya COVID positif. Saya lawan dia orang, saya kata saya tak positif. Saya test setiap 2 hari, saya test dekat KL. Sebelum terbang saya test. Lepas tu dia kata, oh tak ada, you positif. Dia kuarantin saya 2 hari. Mike walau bagaimanapun dibenarkan beraksi selepas didapati bebas COVID-19 sekaligus membuktikan kejaguhannya di pentas Asia Tenggara menewaskan wakil tuan rumah yang meraih perak dan atlet Thailand dengan gangsa. Alhamdulillah saya dapat mengatasinya dan hari ini saya dapat gold medal. Saya puas hati, saya gembira dan saya menghadiahkan pingat ni untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Kemenangan Mike turut mendapat pujian dari Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke yang hadir memberi sokongan. Memang saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Mike Mahin kerana kalau kita memang tadi tahu bahawa beliau terpaksa melalui beberapa rintangan dan inilah tambahan emas yang ke-16 untuk hari ini. Kita ucapkan syabas kepada semua atlet dan kita tambah juga dengan Mahin Abdullah dan juga Kok Kontai dalam gangsa. This is good for Malaysia today. Sementara itu, Kem Bina Badan menutup cabaran di Hanoi dengan merangkul 1 pingat gangsa menerusi Velven Abdullah, Kok Gong Tai dalam kategori pasangan campuran. Kem Bina Badan membawa pulang 1 emas, 3 perak dan 4 gangsa, mengatasi sasaran 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa yang ditetapkan. Skuad Gimnastik Artistik Negara menambah pungutan pingat dengan menghadiahkan 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa dalam 2 acara berlainan. Rachel Yeoh Lee Wen membuat kejutan dengan aksi cemerlangnya dalam acara palang tak sejajar sekaligus menghadiahkan emas untuk negara. Gimnas negara Rachel Yeoh mempamer aksi konsisten untuk membawa pulang pingat emas acara palang tidak sejajar. Rachel memungut 13.00 mata mengatasi peserta tuan rumah yang mengumpul 12.457 mata untuk pingat perak manakala gangsa milik atlet Singapura.
Rachel yang memenangi pingat gangsa acara sama pada 2019 di Filipina berjaya memastikan pingat emas miliknya pada edisi kali ini sekaligus mempertahankan pingat yang dimenangi Farah Ann 3 tahun lalu. Saya rasa sangat berbangga dan selama 3 tahun tak ada competition dan this is the first competition yang ada lepas lepas pandemik semua tu, dan saya rasa sangat berbangga because ada juga improve routine saya dan this is what I can show and this is the best that I can show to Malaysia and this is for Malaysia. Sementara itu, Tan Fuji dan Muhammad Syarul Aimi masing-masing meraih pingat perak dan gangsa dalam acara kekuda berpelana. Tan Fuji mengumpul 14.200 mata, manakala Muhammad Syarul Aimi mengumpul 12.500 mata. Emas milik peserta tuan rumah yang mengutip 14.400 mata. Skuad pimpong hampir cipta kejutan namun terpaksa akur dengan kehebatan Thailand apabila tewas 1-3 pada perlawanan akhir acara berpasukan lelaki. Turun selaku perseorangan pertama, Chi Feng mudah mencatat kemenangan 3-1 ke atas Pak Pom untuk Malaysia mendahului 1-0. Perseorangan kedua dan ketiga, Wong Ki Shen dan Chong Jae-wen walau bagaimanapun gagal menyaingi lawan masing-masing apabila tewas straight set 0-3 menjadikan Thailand di depan dengan kedudukan 2-1. Chi Feng yang sekali lagi turun berdepan lawan sama pada perlawanan pertama hampir membawa permainan ke set penentuan, namun terpaksa akur dengan kehebatan lawan apabila tewas 2-3 sekaligus menyaksikan Thailand merangkul pingat emas dengan kemenangan 3-1 dan membawa Malaysia pulang pingat perak. Game ini saya rasa lah boleh menang punya ini game, tapi yang semua punya performance pun sudah jadi semua baik lah, main sampai performance semua baik lah. Cuma sendiri punya feeling tak bagus sangat lah, so pun sendiri main tak bagus sangat lah. Tapi saya rasa ini pun saya cakap sudah try our best lah. Yang kami tak ada banyak competition lah dulu, so ini game kita pun try our best lah, sudah main sampai our best sudah lah. So saya rasa boleh persiapan next time lah, persiapan boleh buat yang cukup lagi lah. Kali terakhir pasukan lelaki melangkah ke perlawanan akhir adalah pada edisi 1993. Sementara itu, impian pesilat negara Al-Jufri Jamari melangkah ke pentas final tidak kesampaian selepas terkandas di peringkat separuh akhir. Bertarung dalam keadaan masih mengalami kecederaan di bahagian bahu, Al-Jufri yang bertanding dalam kategori baru kelas E akur tewas kepada wakil Singapura 21-26. Saya tak tahulah nak cakap apa lagi sebab saya pun tak dilawan. Saya sebenarnya tak tengok pun saya punya point saya menang ke ataupun tak. Apa yang saya fikir waktu dalam gelanggang, saya nak buat apa yang saya fikirkan, iaitu teknik. Jelas saya memikirkan satu teknik yang agak orang kata boleh untuk counter attack. Turut gagal ke final Muhammad Fauzi Khalid dalam kelas G selepas tewas kepada wakil tuan rumah. Dalam pada itu, dua pesilat wanita berjaya mara ke peringkat akhir. Siti Syazwana Ajak yang beraksi dalam kelas E mudah mengatasi lawannya dari Thailand 56-37. Manakala juara dunia 4 kali, Siti Rahmah Muhammad Nasir mara ke pentas final kelas E selepas menumpaskan pencabar dari Singapura 70-46. Selain Siti Rahmah dan Siti Syazwana, Muhammad Khairi Adib Azhar juga akan beraksi di pentas akhir dalam kelas B. Manakala Bilaj Nakang akan turun dalam kategori terbuka. Sekian dulu laporan dari Vietnam. Sebelum berpisah, kita saksikan senarai pemenang, carta pungutan pingat dan juga jadual pertandingan kontingen Malaysia.